Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan ceritakan sebanyak sedikit tentang keris-keris di alam Melayu. Jadi insyaAllah hari ini kita nak ceritakan sebanyak sedikit tentang sifat-sifat keris di alam Melayu. Sebelum kita nak masuk kepada sifat-sifat keris di alam Melayu, elok saya ceritakan sebanyak sedikit dahulu mitos yang sering dikaitkan dengan keris. Antara kisah-kisah yang biasa kita dengar daripada kecil lagi tentang keris adalah kadang-kadang bilah keris ni ada mempunyai kuasa-kuasa mistik. Dia jadi macam magic wand, kan? Jadi contohnya antara yang biasa kita dengar masa kecil dahulu, keris ni apabila kita tunjukkan kepada seekor cicak contohnya, cicak tu boleh jatuh dengan tersendirinya, mati tiba-tiba tanpa kita pergi dekat ataupun kita pergi tikam dia. Antara kisah-kisah yang lain adalah kalau ada rumah yang terbakar, kita tunjukkan keris ni kepada sumber air dan kita bawakan kepada rumah yang terbakar, dia boleh nak terpadam. Oleh kerana kisah-kisah yang sebegitu, ia menyebabkan keris ni terdapat satu aura ataupun sering kali dikaitkan dengan alam jin, di mana kita kata keris ni ada khadamnya ataupun ada yang jin yang tersimpan di dalamnya ataupun dan sebagainya. Jadi maksudnya sering dikaitkan dengan alam mistik. Pada dasar keris itu sendiri ianya hanyalah sebagai satu senjata. Cuma ia bukanlah senjata yang biasa seperti parang, golok ataupun belati dan pisau dan sebagainya, tapi ia lebih kepada senjata yang digunakan untuk bertempur. Pada masa yang sama ia boleh digunakan sebagai perhiasan. Okey. Untuk mudah kita faham bentuk-bentuk keris ataupun sifat-sifat keris yang asas dahulu, saya bagi contoh keris yang kecil ini. Keris kecil ini biasanya dipanggil sebagai keris selit. Keris selit sebab biasanya ia digunakan untuk diselit ataupun disisipkan di pinggang pemakainya. Bila kita sisipkan pada pinggang pemakai, kenapa dia perlu kecil? Kerana supaya pemakainya tidak kekok bila nak duduk ataupun nak berdiri dan berjalan. Kalaulah kita pakai keris yang begitu panjang, katalah yang 15 inci dan sebagainya, ia nampak agak janggal bila nak berjalan dan boleh nak berlanggar dengan benda lain. Oleh kerana itu, keris yang kecil ini biasanya digunakan untuk nak disisipkan di pinggang. Karakteristik umum untuk keris di mana ia berbeza dengan senjata lain di alam Melayu kita, pertama sekali yang paling jelas adalah look pada bilahnya. Kalau kita pakai senjata seperti belati, golok, parang dan sebagainya, bilahnya biasanya straight, melengkung ke ujung sikit sahaja, tapi biasa bilah dia straight, tempat mata untuk nak potong dia straight. Adapun keris biasanya dia berlok. Kalau kita panggil yang bengkang-bengkok yang sini ni, kita panggilkan sebagai lok. Cuma keris ini berbeza loknya antara satu sama lain. Ada keris yang ada 7 lok, ada keris yang ada 3, 5, ada sampai 13 dan ke atas pun ada. Kalau jenis keris penyalang yang kita gunakan untuk keris hukum, ada yang lok dia tu kadang-kadang sampai 20 lebih ataupun 30 lebih dia punya lok dia. Nampak macam tak apa nak cantik bagi saya, tapi mungkin ada peminat dia di luar sana. Ada juga keris yang tak ada lok. Keris kita panggil sebagai keris sepukal ataupun keris carita dan sebagainya, yang biasa yang tak ada lok. Okey, jadi karakteristik pertama tadi adalah lok pada keris. Dia punya lenggang-lengguk dia tu. Yang kedua, biasa kita tengok pada keris biasanya ada belalai gajah. Okey. Belah yang tepi ini dipanggil sebagai belalai gajah. Kemudian belah yang sini pula dipanggil sebagai ekor cicak. Dipanggil sebagai ekor cicak. Fungsi dia bila kita pegang keris sebegini dengan bilah yang sebegini, sebab konteks asas keris ni bukanlah untuk kita nak lawan macam kita nak libas pedang dan parang dan sebagainya, tapi dia lebih kepada untuk menikam. Dan bila kita tikam, bukan sekadar kita pergi tikam straight saja, kita pergi tikam, kita sampai ke target kita pulas. Supaya kalaulah kita tikam dekat perut ataupun dekat belah rusuk, kita pulas boleh patahkan rusuk, ataupun kalau dekat perut boleh tarik keluar dengan isi perut sekali. Okey. Jadi fungsi tepi keris ini, iaitu belalai gajah dan juga aring ataupun ekor cicak di sini ni, adalah apabila kita nak pergi tikam musuh kita, kalaulah kita terlepas nak tikam, maksudnya kita mengelak ke tepi, masih lagi sempat kita nak makan walaupun sebahagian yang kecil yang sedikit dekat ujung. Pada masa yang sama, kalaulah dia datang nak tikam kita dengan senjata dia, kita boleh nak mengelak dan belah aring ataupun belah ekor cicak ini boleh nak menjaga tangan kita daripada terkena senjata dia. Keris juga bukan sekadar digunakan besinya sahaja, tapi kadang-kadang keris dulu biasa diletakkan padanya racun juga.
Kadang-kadang orang tak racun arsenik. Untuk nak bila tikam tu lebih mudah orang tu nak mengalahkan musuh dia. Jadi walaupun katalah dia tikam, hari ni dia tak mati lagi, mungkin esok lusa dia mati sebab keracunan arsenik dalam badan dia. Ada juga setengah keris yang kita pakai, dia punya dia punya rust ataupun dia punya besi dia yang tanggal dekat dalam badan kita bila kita tikam. Maka yang tu boleh menyebabkan cacat gigi. Kan? Okay. So yang keris yang kecil ini dinamakan sebagai keris selit. Okay? Keris selit. Kita pindah kepada jenis keris yang seterusnya. Jenis keris yang seterusnya saya nak ceritakan adalah tentang keris gelanggang. Keris gelanggang. Keris gelanggang biasanya antara 10 hingga 15 inci biasanya lah. Kita pakai ni, keris gelanggangnya adalah apabila kita berlatih untuk silat. Apa beza keris gelanggang dengan keris biasa? Keris gelanggang ni biasa digunakan ataupun diperbuat daripada besi seketul. Dia ambil besi satu sahaja dan diketuk untuk buat jadi bentuk ni. Kemudian keris gelanggang ni buatannya agak kasar. Maksudnya dia tidak diperhaluskan dia punya seninya. Kalau tengok dekat belalai gajah, begitu simple. Begitu juga dekat ekor cicaknya. Kalau dari segi aspek bilahnya pula, biasanya keris gelanggang ni tidak ada pamu. Apakah itu pamu? Pamu ni adalah corak yang akan timbul pada bilah keris yang bila kita tengok tu ada seninya. Nanti saya tunjuk jenis yang ada pamu dia. Jadi kalau yang jenis macam ni, kita boleh pakai untuk berlatih. Berlatih untuk di gelanggang. Bukanlah bermakna keris ni inferior ataupun tidak elok berbanding dengan keris-keris yang lain. Tidak. Keris ini pun tak kurang hebatnya juga. Sebab saya sendiri pernah tengok ada orang yang berlatih pakai keris ni yang pernah ditikam sampai masuk ke hospital. Kan? Tapi maksudnya keris ni juga boleh digunakan untuk nak bertempur. Tapi keris yang biasa dan murah dan mudah nak dapat ini yang biasanya digunakan untuk dilatih di gelanggang. Adapun karakteristik dari sudut hulunya, kebiasaan keris semenanjung kita, hulu kita dirupakan atau dibentukkan dengan bentuk Jawa Demam. Hulu yang macam ni biasa kita panggil Jawa Demam. Ada yang lebih kurang macam ni orang panggil dengan ayam teling. Ada juga yang orang panggil Malim Demam. Jadi ada pelbagai nama dia, tapi biasanya kalau bentuk yang ada di semenanjung adalah yang sebegini. Okey. Keris yang seterusnya saya nak tunjuk sebagai contoh adalah keris yang ada pamu. Okey. Apakah itu pamu? Saya sebut tadi pamu adalah corak yang timbul pada bilah keris. Ini adalah jenis contoh keris yang tidak ada loop. Okey, ini keris yang tak ada loop. Tapi bila tak ada loop, boleh nampak dekat bilah dia ada corak dia, ada pamu dia. Yang begitu menarik, ya. Biasa pamu ni boleh nak timbul oleh kerana keris ni bukanlah dibuat daripada besi yang seketul, tapi besi itu dicampuran. Dia jadi alloy. Jadi campuran besi dengan besi-besi yang lain diketuk dan akhirnya boleh nak timbulkan pamu. Jadi ada pelbagai pamu yang diberikan nama yang pelbagai di alam Melayu kita. Ada pamu jenis orang panggil tapak gajah, ada pamu perut ular, ada pamu gigi U, ada pamu bulu ayam dan sebagainya. Jadi ini salah satu jenis keris yang boleh ada pamu. Beza dia antara yang ada lock dengan tak ada lock. Yang tak ada lock ni biasa yang digunakan untuk tempur dahululah. Sebab ini yang lebih mudah. Dan kalau kamu perasan, hulu yang dipasangkan pada keris ini adalah hulu yang berbeza dengan hulu yang tadi. Okey. Kalau hulu jenis Jawa Demam, biasanya cara nak pegang dia kena cubit sikit. Maksud cubit itu, contoh macam yang tadi tu, saya nak pegang keris ni, saya kena cubit dekat dia punya base dia, dekat asas belah bawah ni. Okey, cubit atas dan bawah. Cubit untuk nak betulkan genggaman saya. Katalah kalau saya terlepas untuk nak menikam dengan bilah, saya masih lagi boleh menyerang musuh dengan belah hulu. Okey, fungsi hulu kita ni pun, walaupun setengah orang kita kata yang tak biasa berlatih, dia akan rasa kekok. Dia kata kenapa kena pegang jadi macam ni? Dia jadi nak lebih kepada macam, lebih hampir kepada pistol grip. Sebab dia melengkung bawah dia macam ni. Dia tak pegang macam full grip yang biasa kita pegang pedang ataupun parang. Fungsi dia adalah belah bawah ni pun, sini dan sini boleh digunakan sebagai senjata juga. Bermaksud kalau kita, orang datang nak mengelak daripada depan, kita mengelak ke tepi, senjata kita tak sedia nak turun ke bawah, sini pun boleh nak ketuk tangan dia dan boleh nak masuk untuk nak tikam. Okey, sini pun boleh dipakai untuk senjata juga. Bila kita nak datang, kalau dah terlepas tikam, boleh nak cangkuk muka dia lagi pakai hulu belah sini. Okey. So, ini jenis hulu yang kita pegang dengan cara genggaman yang dicubit. Kalau bentuk keris yang satu lagi yang ada pamu yang saya tunjuk tadi ni, ini diletakkan hulu yang boleh kita pegang lebih kurang macam pedang ataupun parang biasa.
Ia bermakna kalau jenis yang macam ni boleh digunakan oleh orang tangan kiri dan kanan tanpa ada perbezaan. Okey. Maksudnya kalau saya pegang dengan tangan kiri saya pun natural, boleh nak libas, boleh nak tikam. Kalau saya pegang dengan tangan kanan saya pun boleh nak libas dan boleh nak tikam. Istimewanya keris kadang-kadang kita tengok, kalaulah jenis yang hulunya dimatikan. Okey. Saya bagi contoh satu lagi. Keris yang tak ada lock. Ini keris peribadi saya juga. Keris yang tak ada lock, tapi pada masa yang sama saya matikan dia punya hulu dia untuk belah tangan kiri. Okey, sebab saya seorang yang kidal, maka saya matikan untuk belah tangan kiri. Sekiranya orang tangan kanan cuba nak pegang, nak guna keris ni, dia akan rasa kekok. Kalau dia cuba, sebab biasanya kalau orang yang pandai main keris, dia akan pegang dan aringnya akan keluar belah sini. Kalau dia pegang sekalipun, dia keris dia punya hulu jadi terbalik. Okey. Untuk latihan, biasanya mana-mana gelanggang biasanya dia akan suruh pegang untuk tangan kanan, tapi untuk latihan lah. Jadi contoh keris gelanggang saya ni dimatikan untuk belah kanan, keris peribadi saya matikan untuk belah kiri. Jadi kalau saya pegang dua-dua, saya boleh pakai dua-dua lah. Tapi saya tak pakai dua-dua, biasanya pakai sebelah dan sebelah lagi untuk nak menangkis dan sebagainya. Tapi bermakna hulu dalam kegunaan keris ni boleh nak ditukarkan untuk nak tangan yang berbeza. Dan kalau kita dah matikan, bermakna orang yang dah biasa pegang dengan tangan kanan, dia ambil keris kita, dia tak boleh nak, ataupun dia rasa kekok bila nak gunakan dekat belah tangan kiri dia. Bercakap tentang perbezaan hulu keris, kita juga boleh jumpa keris yang dengan hulu tajung. Apakah itu hulu tajung? Hulu tajung ni biasanya kita jumpa dekat belah Patani, belah Kelantan, Pantai Timur lah secara umumnya. Okay? Dan dia spesifik khas untuk belah sana sahaja. Bilah dia ada karakteristik dia yang tersendiri. Bilah dia mesti yang lurus, dia tak boleh yang ada loop. Hulunya biasanya tajung. Kalau tengok muka dekat hulu tajung ni, dia agak garang sikit lah banding dengan hulu yang biasa kita pegang. Cuma ini adalah antara beza bentuk-bentuk hulu yang kita boleh jumpa lagi di Semenanjung. Kalau kita tengok dekat negara seperti Indonesia, kita boleh nampak pelbagai lagi jenis bentuk keris yang akan ada lagi. Contohnya kalau jenis keris Jawa, dia ada karakteristik dia sendiri, sama ada dari segi dia punya bilah dia, dari segi dia punya hulu dia, dan juga dia punya sarung dia. Kalau tengok dekat belah Madura pun ada dia punya karakteristik yang tersendiri, yang berbeza dengan keris Jawa. Jadi secara umumnya yang ada dekat Malaysia, sama ada yang bentuk hulu dia, hulu patah tiga, Jawa demam ataupun maling demam, ayam teling, tapak kuda, ataupun yang jenis tajung. Antara ini pun saya lupa nak maklumkan tadi, ini dia punya pamur dia adalah pamur bulu ayam. Nampak special dia punya corak dia tu pada bilah dia. Antara keris yang famous dalam alam Melayu kita, yang selalu kita dengar dalam mitos Melayu kita adalah, ataupun dalam kisah alam Melayu kita, keris Taming Sari. Keris Taming Sari ni ada pelbagai riwayat, pelbagai cerita. Cuma yang paling hampir dengan rupa sebenar adalah yang sebegini. Okey, ini contoh untuk keris Taming Sari. Okey. Keris Taming Sari ni antara karakteristik dia, first kali kita tengok beza dia dekat hulu dia. Hulu dia ni begitu cantik sekali. Cuma yang ni adalah replika. Yang original sepatutnya hulu dia ni bertatahkan permata. Kalau yang replika ni dia orang buat, dia orang cat je lah kayu ni. Tapi bentuk dia macam ni. Okey. Adapun dari segi bilah dia, biasanya dia ada bilah loop rahsia. Dia panggil sebagai loop rahsia. Loop rahsia ni adalah loop yang berada di penghujung bilah ni. Okey. Adapun dari sudut bilah, okey, kalau bilah yang macam ni, yang besi yang dihitamkan dan bentuk dia macam ni, ada tulang dekat tengah, bilah yang macam ni kita panggil sebagai bilah Malela. Bilah Malela ni pun famous di kawasan Pantai Timur, sama ada di Terengganu ataupun di Kelantan. Banyak boleh jumpa tok empu ataupun tukang buat keris yang buat bilah dia sebegini di kawasan sana. Dan biasanya bilah ni dihitamkan sebab nak mengelakkan daripada mudah nak karat. Okey. Adapun daripada segi karakteristik dia, masih lagi ada belalai gajah, ada ekor cicak. Cuma beza dia dari segi look dia, nampak satu dekat bawah, kemudian dia ada look rahsia ataupun look simpan dia dekat hujung tu. Okey. Gaya tempur dia mesti gaya tempur dia macam gaya tempur biasa, pakai keris. Cuma kalau orang yang tak mahir menggunakan keris ini, dia akan rasa kekok. Sebab biasanya kalau kita tengok senjata lain di alam Melayu, parang, golok dan sebagainya, siapa saja yang tak pandai nak guna, kan? Dia adalah sejenis bilah yang boleh nak dihayun dan digunakan sebagai senjata umum.
Tapi keris ni dia perlukan kepada latihan yang begitu demanding. Kerana apa? Pada dasarnya keris ni kalau nak gaya nak pakai dia, kaki mesti kuat. Oleh itu latihan dia, kuda-kuda dia mesti rendah. Gaya nak menikam dia ada pelbagai. Ada gaya dengan badan pipih, ada gaya dengan badan ke depan. Tapi cara dia tu ada kaedah yang tersendiri dengan seninya yang tersendiri. Kalau untuk gaya yang lebih mudah untuk nak dipakai, ada satu jenis bentuk keris yang kita panggil sebagai keris sundang. Keris sundang pun ada pelbagai saiz. Jadi saya tunjukkan secara mudah dulu keris sundang yang basic. Keris sundang yang basic ni, first kali kalau dinamakan sundang, biasanya hujung dia tak tajam. Hujung dia akan lebih bulat daripada tajam. Kemudian keris sundang, sebab bentuk dia macam keris tapi guna dia macam sundang. Apakah itu sundang? Sundang ni nama lain, kalau mudah kita kata pedang lah. Nama lain untuk sundang ni pedang. Tapi sundang ni biasanya orang tengok kalau bentuk macam ni, automatik dia kata ini sundang. Dia tak kata ini pedang. Sebab pedang ni kita dah biasa tengok macam pedang katana, pedang medieval, Mak Saleh dan sebagainya, kan? Dia orang pun ada karakteristik yang tersendiri. Cuma yang ini biasa digunakan untuk bentuk tempur yang lebih kepada menebas, mendetak. Dia bukanlah untuk nak menikam. Sebab itu dia tak ada penghujung dia ataupun tak ada dia punya mata yang tajam. Keris bentuk sundang pula ada pelbagai bentuk dan saiz. Ada juga jenis keris sundang yang ada banyak loop. Okey, contoh saya bagi contoh yang lain. Ini contoh keris sundang yang ada banyak loop. Okey. Bismillah. Tu tengok dah. Loop dia tu begitu banyak dan corak dan pamur dia tu begitu cantik. Okey. Kalau yang jenis macam ni biasa digunakan untuk nak menebas lah, untuk menebas dan mendetak. Cuma ada juga jenis yang dibuat, kadang-kadang kita jumpa dekat kedai orang jual ni, yang besi dia tu sebenarnya lebih sesuai untuk nak diperhiaskan ataupun dipertontonkan. Sebab kalau kita pakai untuk nak menetak, tak kira kamu pakai besi jenis apa sekalipun, melainkan kalau besi tu tebal, dia biasanya mata dia akan sumbing sikit. Kalau kita pakai untuk siapa yang biasa pernah tempur pakai pedang ataupun pakai parang dan sebagainya, dia tahu besi lawan dengan besi mesti ada sumbing banyak sedikit. Okey, jadi ada masanya yang mungkin sesuai nak pakai, tapi kalau yang saya secara peribadi, saya lebih prefer kalau sundangnya yang tak berapa banyak look dia. Sebab tak sesuai untuk saya nak pakai untuk nak menetak ataupun menebas. Cuma sundang ni biasa dia bila nak buat untuk menetak ataupun menebas, dia akan lebih berat daripada pedang biasa, ataupun dia akan lebih berat daripada golok ataupun parang. Contoh lain, ini daripada koleksi peribadi saya. Kalaulah untuk sundang, yang ni sundang yang saya pakai sendirilah. Okey, sundang daripada yang panggil keris moro ataupun sundang moro ataupun sundang keris. Dia look dia 5 tapi look dekat belah bawah saja. Belah atas ni masih digunakan untuk nak menebas. Hujung dia pun tak berapa tajam, hujung dia tak tajam. Tajam jugalah, tapi maksudnya bukanlah jenis yang tajam yang ke atas yang penghujung tu. Dari segi kegunaan dia masih untuk nak melibas dan menetak, dan bilahnya agak berat. Jadi untuk orang tak biasa pakai, mungkin dia rasa kekok, sebab bila dia libas tu dia akan bawa dengan badan dia. Kalau dalam silat gayung ada sejenis lagi sundang yang mungkin kita pernah nampak ataupun yang tak pernah nampak, kita tengok sinilah. Yang rupa dia macam pedang biasa, macam pedang luar, macam pedang Mak Saleh, medieval dan sebagainya. Cuma yang saya punya ni tak berapa nak ikut spesifikasi yang sepatutnya, tapi masih boleh dipakaikan, diguna untuk nak bertempur. Okey. Jadi sundang ni biasanya dia punya lebar bilah dia adalah selebar 3 jari setengah. Kalau ikut ukuran dia, sebab setiap orang sesuai dengan sundang dia yang tersendiri. Yang ni kalau kita pergi kat kedai ataupun tukang yang biasa buat, dia akan jual yang generik, yang biasa sama ada macam ni atau lebar sikit lah. Tapi biasa sepatutnya adalah 3 jari setengah untuk bilah dia. Telinga dia kita buat 5 jari ukuran dia. Tangan dia mesti lebih daripada 2 genggaman. Dan panjang bilah dia biasanya ikut lilit kepala. Contoh kalau lilit kepala saya pakai songkok ni 22 inci setengah. Bermakna bilah panjang bilah dia sepatutnya sesuai dengan saya adalah 22 inci setengah. Okey, jadi ini adalah jenis sundang juga, tapi dipanggil sebagai sundang lipas. Kemudian tengok penghujung dia pun sama juga, tak ada tajam dia tu. Dia masih hujung dia macam ni. Tepi dia ni tajam lah. Tapi yang ni yang keris, ini jenis yang sundang juga, tapi dinamakan sebagai sundang lipas, yang mungkin berbeza sebanyak sedikit dengan sundang yang biasa kita jumpa, iaitu sundang keris ataupun sundang moro.
Jadi perkongsian saya ini lebih kepada nak menceritakan sebanyak sedikit jenis yang ada. Banyak lagi yang saya tak sentuh, banyak lagi yang tak ada depan saya ni. Yang saya tunjuk ni beberapa koleksi yang ada di sini dengan kami di APM. Untuk nak mengetahui lebih lanjut, anda semua boleh nak datang belajar juga dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang pada video yang lain. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.